Selamat datang ke channel Cik Genas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya boleh dengar, mohon respon ya. Saya takut nanti tak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cikgu? Okey, baik, terima kasih. Jelas ya? Jelas. Jelas. Okey, InsyaAllah kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, ya Dai, kenapa ada angkat tangan tu? Tertekan ke apa tu? Tekan cikgu. Tertekan, okey, tak apa. Okey, sila tengok dekat bahagian ruangan chat. Okey, saya dah nyatakan di situ tajuk dan juga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi nanti dekat bahagian ruangan MSC tu, My School Channel tu awak boleh isi berdasarkan maklumat yang saya nyatakan. Okey, yang sebenarnya objektif ni kalau ikut dia panjang. Okey, kita akan ada lebih kurang tiga objektif hari ni. Tapi saya takut dalam sistem MSC tu takut nanti kan awak kena type banyak, terlalu banyak. Jadi kita ambil satu objektif saja pada hari ni. Boleh jelas ya? Sebelum itu, suka saya nak timbas balik sebab kita dah berhenti agak lama Kita dah berhenti agak lama di bawah tajuk bab yang ke-6 ini kerana memberi laluan kepada peperiksaan dan juga semakan peperiksaan pada 2 minggu yang lalu. Okay, jadi saya nak ingatkan balik kepada terutamanya kepada dua islah. Okey, dua islah mohon untuk semak balik kertas jawapan ataupun semakan jawapan masing-masing. Sebab dengan dua ikram saya dah selesai. Alhamdulillah tak ada masalah. Cuma dua islah ni. Sebab dua islah ni agak pasif sikit lah. Tak ada yang nak bertanya sangat, tak ada apa. Jadi saya tak pasti awak punya semakan jawapan tu puas hati ke ataupun tidak ke, takut malu-malu ke, jangan risau. Saya tak ada nak marah sebab kita bincang Boleh faham dua islah? Faham cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasihlah Intan. Intan je yang selalu respon pada apa yang saya chat, apa yang saya tanya dekat dalam kelas sepanjang masa. Okey, terima kasih Intan. Okey, untuk hari ini saya nak minta kerjasama sekali lagi. Okey, kita akan laksanakan beberapa aktiviti yang akan mengambil masa yang mungkin agak lama. Jadi saya akan pergi dengan agak cepat Saya tak akan tunggu lagi dah sebab sepatutnya waktu ni kita dah ada lebih kurang 60 orang. Okey, sepatutnya dah ada 60 orang yang join kelas. Tapi setakat ni baru ada tak sampai 40 orang. Okey, tak sampai 40 orang. Teruskan jugalah. Tak nak tunggu yang lain-lain. Ada satu subtopik iaitu di bawah 6.2. Okey, 6.2 tu saya skip. Saya minta anda semua untuk buat sesi pembacaan sendiri. Okey, insya-Allah hari ini saya akan terus kepada 6.3, 6.4 dan 6.5. Okey, insya-Allah setakat yang sempat. Tolong ingatkan saya lebih kurang jam 10.35 kita kena berhenti untuk sesi PDP sebab saya akan bagi laluan untuk aktiviti quizzes. Okay, kita akan laksanakan aktiviti pemahaman untuk bab 3 dan juga 4. Okey, kita terus masuk kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu 6.3. Saya mengandaikan anda semua tidak menghadapi kesukaran yang agak tinggi lah memandangkan tajuk ni tajuk yang sebenarnya anda boleh buat pembacaan sendiri. Tapi Alhamdulillah saya akan cuba juga untuk buat penerangan dengan cuba untuk menghubung kaitkan tajuk-tajuk ini dengan situasi semasa.
Okey, situasi semasa yang berlaku sebagai contoh kita sekarang ni. Okey, kita sekarang ni yang kita anggap sebagai itu kehidupan dalam norma baru. Okey, kehidupan dalam norma baru yang mana kita akan lihat betapa pentingnya sistem telekomunikasi kepada kehidupan kita seharian. Mungkin mungkin sebelum ini kita tidak menghadapi situasi yang mana siapa nak cuba respon. Apa yang berlaku sekarang ni, apa yang cuba nak dikaitkan dengan pentingnya sistem telekomunikasi pada zaman COVID sekarang ni. Siapa nak respon? Silakan. Telesidang komunikasi bantu kalau macam waktu sekarang kita dapat Google Meet untuk kelas, lepas tu mesyuarat untuk semua urusan kerajaan dilakukan secara dalam maya. Okey, baik. Bagus sekali. Tahniah Alia dan Lila. Okey, itu adalah salah satu kepentingan dan juga kesan positif yang kita nak kaitkan dengan situasi semasa berlakunya pandemik COVID-19 sekarang ini. Yang mana benda ini pada asalnya dahulu dia tidak menjadi macam mana ya? Tidak menjadi kepada satu kemestian ataupun tidak menjadi satu kewajipan kepada semua orang dekat permukaan bumi sekarang ini. Okey, yang mana sebagai contoh saya nak kaitkan terus sebagai contoh lah guru-guru ataupun mana-mana kaki tangan kerajaan diminta untuk hadir mesyuarat. Saya nak kaitkan balik dengan apa yang Alia cuba kaitkan. Minta hadir mesyuarat. Hadir mesyuarat di satu lokasi yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri. Yang sebenarnya benda itu boleh dilaksanakan melalui telesidang. Seperti yang kita buat sekarang ni. Kita buat kelas melalui Google Meet. Okey, jadi sebenarnya banyak kesan positif dia. Yang mana dari satu segi kita dapat menyimakkan kos, kita dapat menyimakkan masa. Kan tak perlu nak drive, bawa kereta pergi ke lokasi tempat mesyuarat dan juga sebagainya. Okey, nanti kita akan masuk kepada yang tu. Okey, Intan ada nak cuba tambah pendapat daripada Intan pula? Saya nak dengar. Tadi. Tak ada dah? Oh lahai. Sian ni. Okey, tak apa. Nanti saya bagi peluang untuk yang lain. Okey, kita tengok kepada kepentingan telekomunikasi yang pertama. Okey, kita lihat. Yang pertamanya dapat meningkatkan integrasi penduduk dan juga perpaduan negara. Okey, siapa nak cuba bagi pandangan? Apa yang dimaksudkan meningkatkan integrasi penduduk dan juga perpaduan negara? Benda ni kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang ni. Siapa nak cuba? Saya suka nak dengar pendapat daripada anak-anak murid saya. Silakan. Perpaduan negara. Okey, saya bagi clue sikit. Perpaduan negara. Siapa nak kaitkan? Apa kaitan cikgu kepentingan telekomunikasi ni dengan perpaduan negara? Clue yang saya bagi ialah satu bendera putih. Siapa nak ulas? Silakan. Rasanya macam Dai ada idea tu nak bagi tu. Boleh Dai kalau nak bagi idea? Ataupun sesiapa saja, silakan. Kita bincang secara terbuka hari ni. Cepat-cepat. Kita ada lebih kurang 20 minit untuk buat perbincangan ni. Atau saya nak tanya, tahu tak bendera putih ni? Tolong respon sikit. Tahu. Okey, bendera putih biasanya kalau dikaitkan dengan peperangan, kita anggap dia sebagai satu tanda kekalahan. Okey, ataupun menyerah kalah. Tapi dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, fungsi bendera putih itu ditukar. Okey, fungsi bendera putih itu ditukar menjadi kepada satu simbolik yang menunjukkan mereka memerlukan perhatian, mereka memerlukan bantuan daripada siapa? Siapa nak respon? Kerajaan. Okey, lagi daripada siapa sebenarnya bendera putih itu diangkat? Kepada siapa? Dari siapa dan kepada siapa? Kita quote balik ayat masa mula-mula COVID dulu. Hashtag apa? Siapa nak respon? Benda ni kita kaitkan dengan COVID je. Kita payah kaitkan dengan benda lain. Kita jaga kita. Bagus, Adam. Okey. Yang mana kita jaga kita ni dengan mengangkat bendera putih itu, dengan menunjukkan simbolik supaya kita sesama
sesama apa? Sesama manusia. Okey, sesama manusia saling prihatin, bantu membantu, mengambil berat antara satu sama lain. Okey, di sinilah yang menunjukkan maksud meningkatkan integrasi penduduk dan juga perpaduan negara. Okey, yang mana kita nak cerita perpaduan negara ni dari segi nilai murni dia apa? Siapa nak respon nilai murni yang bila kita angkat bendera putih tadi, apa masyarakat sekitar tunjukkan kepada umum? Bantu membantu. Bantu membantu. Bagus Baiti. Lagi? Keprihatinan. Keprihatinan. Bagus. Lagi? Sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong. Okey. Itu sebenarnya yang kebanyakannya berlaku apabila biasanya lah. Okey. Kebiasaannya kita lihat apabila berada di situasi negara-negara yang mungkin mengalami konflik. Okey, sebagai contoh peperangan seperti di Palestin, di Syria dan sebagainya. Dan juga bila berlaku bencana alam sebagai contoh di negara-negara yang mengalami kemarau. Okay? Mereka tak dapatkan bantuan makanan. Jadi kita hantar sumbangan. Tetapi nak dikaitkan dengan situasi sekarang, semua orang saling bantu membantu. Tidak kira negara tu mengalami bencana alam ke, mengalami wabak penyakit ke seperti yang berlaku sekarang, mengalami peperangan ke tidak. Okay, jadi itu menunjukkan sikap kita, menunjukkan perpaduan di masyarakat antara satu sama lain. Tidak mengira bangsa dan juga agama. Kita nampak orang susah, kita bantu. Okay, tak tunggu kata ini kaum lain, kita tak payah tolong lah, kita tolong sesama kaum kita. Tidak. Amalan untuk kita masuk ke syurga, tidak kata kena bantu sesama umat Islam. Dalam waktu dulu pun pernah kan, seorang siapa yang tahu kisah yang seorang pelacur memberi makanan kepada seekor siapa tahu? Anjing. Seekor anjing. Hanya bagi kepada seekor anjing je. Dia bukan bagi kepada manusia pun. Kalau kita kata anjing itu juga adalah binatang yang haram. Tapi kerana asbab dia bagi makanan kepada anjing, lalu dia dapat masuk ke syurga. Senang je. Tapi kita sekarang ni apa yang berlaku? Kita tengok orang senang pun kita dengki. Itu jadi masalahnya kan. Kita tengok orang susah, kita kata lantak dia lah. Dia yang susah, bukan kita kan. Tak nak macam tu. Ada sekelumit perasaan awak terhadap benda-benda yang macam itu mungkin akan menjauhkan diri kita daripada pahala-pahala yang sepatutnya kita dapat secara percuma tu. Okay, jadi dalam situasi sekarang ni, bantu-membantulah. Tak perlu mungkin awak kata, cikgu kami tak ada duit nak bantu. Okay, ada kuasa lain. Seperti yang kita nak kaitkan nanti, kuasa viral. Kan? Kalau rasa tak mampu nak bagi duit, viralkan benda tu. Tapi dengan tujuan kebaikan. Jangan viral benda-benda tak elok pula kan. Contohnya buat TikTok, lepas tu viral pula video-video tu kan. Tu tak berkaitan lah. Okey, kita tengok kepada yang kedua. Memudahkan perhubungan di semua lokasi seluruh dunia. Sebagai contoh. Siapa nak bagi contoh macam mana yang dimaksudkan dengan memudahkan perhubungan di semua lokasi seluruh dunia? Saya cikgu. Ya, silakan. Macam sekarang kan di semua negara dekat seluruh lokasi seluruh dunia, ada beberapa negara yang diorang nak bincang tentang vaksin COVID-19. Jadi diorang menggunakan sidang media ataupun Google Meet macam yang untuk diorang berbincang tentang betul. Ya, itu adalah salah satu kemudahan kita berhubung. Okey, kita berhubung. Bagaimana kita boleh dengan teknologi komunikasi ini kita dapat bertindak dengan lebih pantas. Sebagai contoh, dalam situasi COVID ni, kita dapat buat sedikit rumusan ya berdasarkan beberapa insiden dan juga situasi yang berlaku di negara-negara yang berbeza. Sebagai contoh, kita dapat lihat
bagaimana satu negara, iaitu negara, saya ambil contoh je lah. Kita mengambil contoh negara India. Kenapa mereka tiba-tiba berlaku jumlah COVID yang begitu tinggi? Okay, kerana apa? Kita dapat tahu disebabkan oleh kemudahan teknologi. Rupanya mereka melakukan pertemuan untuk sesi keagamaan. Yang mana semuanya berkumpul dekat Sungai Gangga tu kan. Kemudian beramai-ramai mandi di sungai yang agak begitu kotor. Antara sungai yang terkotor di dunia. Dengan benda-benda itu memudahkan kita menyalurkan maklumat. Dari segi yang sini memudahkan perhubungan ni seperti mana yang Alia bagi tahu tadi. Kita boleh berbincang, kita boleh membuat perkongsian, perkongsian maklumat di antara pemimpin-pemimpin negara. Mungkin mereka berbincang bagaimana cara untuk menangani penularan wabak COVID-19. Itu salah satu. Saya tak nak ulas sekarang je lah. Sebab benda ni akan berkait banyak. Nanti kan ada yang kita kata, oh itu orang tu siap boleh pergi keluar negara dan demikian kita sebagai rakyat biasa tak boleh nak keluar kan. Itu saya tak nak kaitkan lah. Sebab itu lebih kepada politik. Yang ketiga, simpanan maklumat penting dapat dilakukan dengan mudah seperti penggunaan mesin ATM. Sekarang ni dengan ada kelebihan telekomunikasi, kita ada internet, kita ada perbankan internet, memudahkan urusan kita membuat transaksi, membuat transaksi keuangan. Sebagai contoh paling mudah lah, ATM ni berkaitan dengan duit kan, betul? Duit dekat dalam bank. Apa yang memudahkan kita sebenarnya? Online banking. Online banking, kita mudah online banking. Nak tengok gaji, hari ni gaji masuk, boleh terus check dekat dalam perbankan internet. Kalau dulu dapat je gaji, start kereta berbodong-bodong lah orang, beratur dekat mesin ATM semua. Beratur berjam-jam untuk mengeluarkan duit gaji. Tapi apa yang berlaku? Dengan COVID-19 ni kita juga terhad dari segi nak penjarakan fizikal berada di bank, bank tu baku kan. Di kawasan bank dan juga kawasan-kawasan sekitar, tak kisahlah di mana-mana. Sebagai contoh, kita pergi ke pasar raya. Pasar raya sekarang ni pun banyak minta kita mengamalkan pembayaran menggunakan kad ATM ataupun kad debit dan juga kad kredit, kerana tidak mahu berlaku sentuhan melalui penggunaan duit secara fizikal. Itu sebahagiannya. Kita lihat yang seterusnya. Ni saya tergisah takut tak habis ni. Urusan pentadbiran kerajaan dan juga swasta menjadi lebih mudah dan juga cepat. Melalui apa? Sebagai contoh, mana-mana yang ada itulah. Kesihatan, kerajaan, lah. Kan. Semua itulah yang memudahkan urusan pentadbiran. Banyak. Sebagai contoh macam, kalau kebanyakannya dalam bahasa Inggeris lah, sebab dia nak menggunakan tu sebagai satu bahasa international lah. E-education, e-government, e-billing apa semua, memudahkan setiap urusan menjadi mudah dan juga cepat. Yang kelima, memudahkan pencarian maklumat kerana dapat dicapai di mana sahaja melalui internet. Sebagai contoh, kalau ada benda yang kita bincangkan melalui Google Meet ke, tak kisahlah. Ataupun ada yang awak tak faham, terus boleh guna pakcik Google. Betul tak? Tak tahu, tanya je pakcik Google tu. Apa benda yang dia tak ada, semua dia tahu. Kan? Awak cari daripada benda yang baik sehinggalah benda yang tak baik. Semua dia ada. Yang keenam, siaran langsung dapat ditonton di seluruh dunia. Inilah fungsinya kita berbangga dengan adanya satelit. Astro, siaran bola sepak UEFA baru-baru ni, kita dapat lihat secara langsung. Macam mana dapat lihat secara langsung tu? Itu adalah kerana adanya satelit. Kita dapat menerima broadcast secara siaran langsung. Yang mana dipancar secara langsung daripada lokasi tu. Duduk kat mana? Dekat negara Eropah. Waktu tu pukul berapa? Contohlah waktu di Eropah mereka main pada waktu petang. Kita waktu tu dah tidur dah. Tapi kita masih lagi dapat
dapat lihat benda tu secara langsung. Tak best lah cikgu kalau tak tengok secara langsung. Saya pula jenis tak tengok bola. Saya kata biar dia lah, kata esok saya tengok je lah apa dekat surat khabar online ke. Saya tengok lah siapa-siapa yang update status, betul tak? Kelik mata keluar dekat Facebook contohnya, ataupun keluar kat Instagram. Tahniah, Itali menang sepakan penalti. Saya berkata okey, Itali menang. Tapi bagi kepada peminat-peminat bola, mereka sanggup untuk bersengkang mata, duduk pukul 3 pagi tengok bola. Pukul 4 pagi terkejut jiran sebelah kan, gol, rupa penalti je pun. Tak adalah apa sangat kan. Terkejut orang-orang sebelah kan. Mak ayah pun terkejut. Itu sebagai contoh. Okey, kita lihat yang seterusnya. Saya nak cepat Okey, meningkatkan kualiti pendidikan melalui pertukaran maklumat secara telesidang. Inilah. Kita walaupun kita berada di lokasi yang berjauhan, kita masih lagi dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Sama je. Tak ada sedikit pun berbeza dengan di sekolah. Cuma yang lebih menariknya, kalau dekat sekolah, dekat dalam kelas, kita tak dapat nak tunjuk gambar-gambar macam ni. Ini adalah salah satu kelebihan kita menggunakan telesidang. Nak kongsikan video boleh, nak bercakap dua hala sama je dekat dalam kelas kan. Saya bagi peluang, siapa nak bercakap, tak ada masalah. Dekat dalam kelas pun sama. Sama juga situasi. Ada masanya guru bertanya, macam bercakap dengan dinding, betul tak? Diam je, krik, tak ada respon pun. Itu contoh sama je. Dalam telesidang pun macam tu juga. Tapi saya paksa jugalah, saya nakkan komunikasi daripada anda semua. Okey, yang ke-8, memajukan bidang perubatan melalui teleperubatan. Okey, siapa nak ulas benda ni? Silakan. Ada sesiapa yang dapat tajuk ni tak masa buat tugasan tu? Sepatutnya dia faham ni. Silakan, siapa nak respon? Dah sama macam kat kelas juga ke? Diam je ni. Tak ada. Okey, kalau tak ada saya terangkanlah. Okey, memajukan bidang teleperubatan ni melalui perkongsian lah. Pihak-pihak kesihatan juga mereka memang akan selalu, mereka akan selalu mengadakan situasi seperti dalam gambar ni. Siapa pernah tengok drama ataupun drama siri drama siri House? Tak pernah tengok ke? Tak pernah cikgu. Tak pernah ya. Okey. Siapa yang berminat untuk jadi doktor, bagus kalau siapa nak jadi doktor tu awak tengok cerita House tu. Okey, cerita House ni lebih kurang macam situasi dalam gambar yang ke-8 ni. Okey, mereka melakukan perbincangan antara hospital dengan hospital. Ini kebiasaannya doktor-doktor lah, pakar-pakar dan juga doktor-doktor yang terlibat. Okey, mereka berbincang. Apabila terdapat situasi pesakit dia mengalami begini, apa yang mereka boleh lakukan? Ada kemungkinan di sebahagian hospital yang mana doktornya belum ada pengalaman berlakunya situasi sedemikian. Okey, jadi mereka melakukan teleperubatan ni. Bincang dengan doktor pakar daripada negara-negara lain. Bagaimana nak menangani masalah tersebut. Benda ni memang berlaku. Tapi saya akan ulas di masa lain lah sebab nanti akan jadi drag akan masa yang agak panjang. Okey, saya terus kepada yang ke-9. Amaran awal cuaca dan juga bencana dapat dilakukan melalui pemantauan satelit. Siapa nak ulas benda ni? Macam mana yang dikatakan amaran awal cuaca dan bencana dapat dilakukan? Guna satelit. Siapa nak respon? Okey, boleh siapa nak respon berkaitan dengan bencana dan juga amaran awal cuaca? Okey, sebagai contoh lah, senang. Saya ulas terus lah Tunggu awak semua respon lambat. Okey, sebagai contoh, kita nak buat kita katakan situasi semasa yang tidak ada COVID. Okey, hujung minggu ni, esok dan lusa, Sabtu dan Ahad, nak ajak kawan-kawan main bola. Okey, jadi biasanya kalau main bola ni waktu petang. Okey, apa kemudahan telekomunikasi, internet yang ada yang awak boleh buat berkaitan dengan main bola dan juga cuaca ni? Kita boleh tengok dekat bahagian Insta Weather ataupun weather forecast. Okey, untuk lihat adakah ramalan cuaca pada keesokan harinya pada waktu petang tu cerah ataupun hujan. Jadi kita dah boleh tengok dah awal-awal. Kita tengok
Oh, hujan esok. Ramalan mengatakan hujan dan ribut petir. Kau jangan pula mengada-ngada. Jom kawan-kawan, esok petang kita main bola kat padang. Itu maknanya kau menempah maut. Kan? Tengah-tengah sedap gelecek, pam, kena panah dengan petir. Sia-sia je jadi cicak kering gitu kan. Jadi kita ada banyak manfaat. Okay? Banyak manfaat di atas penggunaan teknologi sebenarnya. Banyak tu kita boleh, sebagai contoh, apabila berlakunya bagaimana amaran tsunami. Bagaimana amaran tsunami dapat dikeluarkan dengan kemudahan teknologi. Teknologi yang ada dekat dalam boya di dalam laut menghantar maklumat transisi gelombang kepada satelit mengatakan akan berlakunya gegaran yang boleh mencetuskan ataupun yang boleh menghasilkan gelombang tsunami. Jadi dengan kepantasan teknologi itu, amaran tsunami dapat dikeluarkan serta-merta. Itu yang kita dapat tahu. Tiba-tiba keluar amaran tsunami memudahkan penduduk yang berada di kawasan sekitar di bahagian di bahagian kawasan-kawasan yang rendah, mereka dapat mengambil masa untuk menyelamatkan diri. Itu adalah manfaat paling besar penggunaan teknologi. Dia boleh menyelamatkan ribuan, malah ratusan ribu penduduk untuk menyelamatkan diri. Kita terus pergi kepada yang ke-10. Merancangkan urusan perniagaan melalui pasaran barangan. Contohnya seperti Lazada, Shopee dan juga pembelian melalui Facebook. Satu yang saya nak pesan, janganlah sesekali beli dekat dalam iklan-iklan yang keluar daripada Facebook. Kecuali kalau iklan tu awak jumpa daripada orang yang memang awak kenal. Sebab kebanyakan contoh barangan atas talian, yang macam contoh, saya share pengalaman saya sendiri. Sebagai contoh, benda ni berlaku 2 kali pada saya dan rasa macam serik seumur hidup nak beli barang dekat dalam Facebook. Dia jual binocular, jual binocular ataupun teropong yang boleh infrared, yang boleh tengok pergerakan objek menggunakan sonar pada waktu malam. Kita tengok video yang dia keluarkan tu begitu teruja. Dengan harga dia, memang kita sedia maklum, harga dia kalau yang biasanya memang akan cecah ribuan ringgit. Sebab itu adalah salah satu teknologi yang memang bermutu tinggi. Jadi tak ada jumpa jual kat Maiden ke, jumpa jual kat Giant, tak ada. Jadi mereka jual dengan harga ratusan ringgit. Apa yang berlaku, kita tertarik. Jadi kita order. Satu, mereka ni sebenarnya membina satu halaman web secara palsu. Secara palsu menyediakan halaman web yang memang khas untuk jual barang tu semasa itu saja. Semasa itu tu bila dia dah dapat beberapa individu yang sanggup untuk bayar, kemudian bila orang komplain, orang report halaman web itu, mereka akan tutup halaman web tu. Tak ada masalah pada dia. Sebab apa? Mereka dah dapat keuntungan. Apa yang berlaku, saya pun tempah. Nasib baik tempah seunit saja. Tempah. Apa yang berlaku, sampai produk daripada China sampai dengan Ninja Van. Sampai dengan Ninja Van, kita pun bayar secara tunai. Apa yang kita tak tahu sebenarnya, kita boleh minta request untuk syarikat courier tu untuk buka bungkusan tersebut. Untuk buka bungkusan tersebut. Sekiranya kita dapati barangan tersebut bukan barangan yang kita order, kita berhak untuk tidak membayarnya. Tapi apa yang berlaku, 2 kali berlaku pada saya, benda ni sampai kita excited, kita terus bayar. Yang pertama tu sebab first time lah kan. First time kita terus bayar, seronok lah ni. Simpan dulu kat tangga, rasa-rasa esok lusa lah baru buka. 2-3 hari lepas buka, tiba-tiba apa yang dapat ialah istilah dia binekla bodoh lah. Maaf binekla ataupun teropong cat ayam ni.
memang memang nak gelak kan, nak gelak rasa masa tu kan. Siapa yang pernah, ada tak sesiapa nak sharing, pernah order beli barang online, order benda lain, dapat benda lain? Ada tak yang nak kongsi? Silakan. Tak pernah cikgu. Tak pernah lagi beli barang? Tak pernah lagi kena scam. Oh, tak pernah lagi guna. Ataupun tak kisahlah Shopee ke, order barang, ataupun mungkin tumpang akaun mak ke atau ayah ke ataupun kakak ke, order barang tiba-tiba datang benda lain. Ada tak? Cakap Daripada ni yang tak pernah lain-lain. lagi. Oh, seorang pun tak ada kan? Jadi seorang pun tak ada, maknanya awak dengar saya punya pengalaman tu, boleh awak itulah. Yang kedua tu ada juga barang lain, tapi saya tak nak cerita lah. Okey, nanti panjang. Okey, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Yang ni saya tak tunjuk lah sebab video ni panjang. Okey, kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Yang ini saya akan pergi secara cepat. Kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif dia untuk pencarian maklumat, kita boleh menggunakan Google dan juga Yahoo, yang mana internet dapat menyediakan banyak sumber dari dalam negara dan juga luar negara. Seperti yang kita dapat lihat, banyak sumber-sumber yang diperoleh daripada Google ataupun mana-mana, kebanyakannya daripada negara Indonesia. Kenapa tidak ada konten daripada negara kita, negara Malaysia? Siapa nak bagi pandangan? Kenapa kurang konten-konten bermanfaat daripada negara kita? Jadi siapa nak respon? Okay? Yang pertamanya senang je. Sebab masyarakat kita pemalas. Itu je. Okay? Masyarakat kita pemalas. Mereka malas nak cari ilmu. Malas nak sediakan bahan. Malas nak gunakan apa benda yang ada. Tapi apabila benda tu menjadi viral, lepas tu berebut-rebut semua orang tiru. Sebagai contoh, masa PKP yang pertama pada awal tahun dulu, siapa ingat lagi seorang YouTuber masak apa hari ni? Siapa ingat lagi? Masak apa hari ni? Ingat. Ada yang tahu tak? Ingat kan? Yang Indian kan? Okey, jadi apa yang berlaku? Dia hanya mencipta resepi-resepi masakan yang biasa-biasa je. Tetapi dia punya viewer jutaan view. Okay? Jutaan view. Dia sebenarnya mendatangkan manfaat yang agak baik kerana YouTube membayar. YouTube membayar kepada views yang ada dekat dalam channel dia tu, sehingga dia mampu meraih lebih kurang belasan ribu USD sebulan. Okay, jadi awak bayangkan, dalam diam-diam kan, buat video-video macam tu je, dapat bayaran belasan ribu. Orang lain dengki, mereka mencari kelemahan pada tuan dia. Mereka mengaitkan dengan hubungan peribadi YouTuber tu dan sebagainya, menyebabkan individu tu sebab dia merasakan satu tekanan pada dia nak mengelakkan daripada situasi konflik yang begitu mendalam kepada keluarga dia. Apa yang berlaku? Siapa tahu? Boleh respon tak? Apa yang berlaku pada individu tersebut? Saya tak tengok. Video. Tak tengok. Ya Allah, sayangnya Tak tengok, sedap cikgu. masakan dia. Tak tengok. Delete semua Income video dia. Berbelas-belas ribu sebulan. Ya, betul. Akhirnya individu tersebut delete semua video dalam channel dia. Awak cuba bayangkan, berbelas-belas ribu dia punya income setiap bulan. Kalau awak rasa-rasa macam mana? Kalau dapat 1,000 sebulan pun dah seronok, betul tak? Dia dapat Betul, cikgu. berbelas-belas ribu. Tapi apa yang berlaku? Dia ambil jalan untuk tidak mengeruhkan keadaan, dia delete semua video tu. Sayang tu ya. Nik dan Nisha, ada angkat tangan. Tertekan ke? Ataupun ada nak tanya soalan? Tak ada Tertekan, okey, baik. Okey, kita tengok kepada e-pembelajaran. Memudahkan sistem pembelajaran secara maya seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain. Ini seperti yang kita tengah lakukan sekarang lah. Okey. Yang seterusnya, pembelian secara online dan juga penggunaan e-dagang. Okey, membeli barangan secara atas talian.
urusan bank dapat dilakukan secara mudah, cepat dan juga pantas. Okay, ini antara kesan-kesan positif. Okey, ni dari segi teleperubatan pula. Sama seperti yang kita dah bincangkan yang tadi. Okey, saya terus skip sebab kita dah bincangkan. Okey, ini pula perkhidmatan e-kerajaan, memudahkan urusan agensi-agensi kerajaan. Macam contoh kita nak dapatkan bantuan, nak dapatkan maklumat melalui MySejahtera. Itu semua adalah merupakan salah satu aplikasi internet, atas talian yang dibekalkan oleh pihak kerajaan, untuk memudahkan kita. Satu lagi iaitu dari segi pengangkutan. Kita boleh tempah Grab, kita boleh beli tiket bas secara online, tiket kapal terbang secara online. Ini antara kesan-kesan positif dia lah. Kita lihat yang seterusnya. Ni pula kesan negatif. Antara kesan negatif, penggunaan gadget yang melalaikan. Menyebarkan maklumat berunsur fitnah. Masyarakat mudah terdedah dengan isu keganasan, hasutan dan juga berita tidak benar. Ini banyak berlaku. Saban hari, tiap-tiap hari. Banyak WhatsApp beredar. Ini mungkin di peringkat awak tidak mendapat maklumat-maklumat fake news ni. Tapi di peringkat golongan dewasa, yang banyak sangat grup taman contohnya, grup surau, grup tempat kerja, grup adik-beradik, grup saudara mara, semualah. Yang mananya sering kita dapat lihat mereka ni kebanyakannya berlumba-lumba untuk menyampaikan maklumat. Menyampaikan maklumat, bangga kalau dapat jadi orang yang pertama kan menyebarkan maklumat. Tapi bila dah sebar tu, rupanya benda tu palsu. Yang menjadi masalahnya, bila dia dah forward pada satu grup, dia akan mula menyebar pada grup yang lain. Siapa boleh kongsikan pada saya? Apa contoh posting dekat dalam grup WhatsApp yang beredar dekat dalam, tak kisahlah sama ada diberi secara individu pada awak ke ataupun diberi secara grup ke, ada tak pernah terima maklumat palsu? Sila kongsikan. Kes COVID. Kes COVID. Pasal vaksin. Pasal vaksin. Kenapa tu pasal vaksin tu? Nanti siapa nak dapat vaksin pergi kat sini. Macam tu ke? Jadi Titan, cikgu. Jadi apa? Jadi Titan, cikgu. Jadi Titan. Wah, apa tu? Dia orang hantar macam PDF keluar gambar Orang buat konspirasi. Buat konspirasi. Tu ada juga tu yang jenis suka edar-edar gambar, edar-edar video yang tidak bermanfaat. Tu semua benda lah yang berunsur fitnah. Macam contoh, baiklah, nanti panjang cerita pula. Kita tengok kepada yang seterusnya. Pencerobohan dan kecurian data peribadi. Maklumat peribadi individu digunakan untuk tujuan lain dan juga disebarkan atas talian. Contohnya yang digunakan oleh scammer menceroboh akaun bank dan juga pengguna hanya menggunakan nombor kad pengenalan. Itu yang sebenarnya paling bahaya. Awak boleh tengok perkongsian di situ. Di sini adalah paling mudah. Di mana kita lihat masyarakat kita di Malaysia merupakan masyarakat yang pemurah. Sangat-sangat pemurah. Suka menderma. Apa yang berlaku? Dia buat satu hantaran posting. Awak tengok siapa yang keluarkan posting ni? Sinar Harian. Rupa-rupanya Sinar Harian pun turut terpalit. Turut terpalit dengan viral posting yang tidak betul, yang palsu. Keluar dekat dalam tu dia pun mohon kerjasama masyarakat Malaysia untuk menyalurkan bantuan. Awak tengok situ dia minta apa? Tak banyak pun. Dana tu dalam 45,000 je. Jadi dia bagi nombor akaun bank. Kita pun kita kata kesian kan. Dia kata ni nak buat pembedahan. Pembedahan sangat ni. Nak memerlukan duit 45,000. Kita ni biasanya menjadi orang insan yang mempunyai sifat-sifat yang murni, pemurah, baik hati, senang percaya pada orang. Kita pun tanpa usaha-usaha kita pun bagi bantuan. Tak banyaklah apa yang saya dapat bantu, 1,000 boleh cukup ke kan? Seorang 1,000, kena 100 orang, dapat 100,000. Rupa-rupanya benda tu tidak wujud.
Siapa yang untung? Orang yang menipu dengan cara demikian. Awak cuba bayangkan, begitu mudah dia nak dapatkan duit. Okey. Kita tengok kepada yang seterusnya, maklumat tidak sahih. Ni sebagai contoh tadilah, maklumat palsu. Hantar kebanyakannya jumlah lah pesakit COVID. Tiba-tiba je hari ni ada orang nak buat huru-hara disebabkan oleh kita nak kaitkan dengan peningkatan COVID yang berlaku. 2 hari lepas 11,000. Semalam berapa ribu? 13,000. Semalam 13,000. Jadi kita buat berita palsu hari ni. Kita keluarkan kenyataan hari ni 30,000 atas. 30,000 tak logik sangat kan? Kita keluarkan statement baru 18,000. Apa yang berlaku bila awak keluarkan, awak sebarkan maklumat yang tidak sahih tu? Akan berlaku panik. Ia akan berlaku panik kepada seluruh masyarakat. Apa yang ada dalam kepala kita apabila berlaku peningkatan macam tu? Saya nak kongsikan perkara yang berlaku pada hari Malaysia dah semalam. tak selamat. Malaysia dah tak selamat. Nak lari pergi luar negara kan? Sama je kau nak lari naik apa? Naik kereta pergi Indonesia. Okay? Sebagai contoh, berlaku peningkatan kes 13,000 semalam. Saya berkesempatan pergi ke Maidin pada petang semalam, lebih kurang jam 5 petang. Apa yang saya dapati? Lengang tidak ada orang di kawasan Maidin. Sebab apa? Semua orang takut dah nak keluar. Saya terpaksa keluar sebab saya nak beli barangan seharian. Nak beli susu, nak beli makanan apa semua. Ya, betul Adam. Ada orang kata nak lockdown. Kita ni apa sekarang ni? Kita memang dah lockdown dah pun. Cumanya kita masih lagi tidak menjaga peraturan lockdown tu. Peraturan kata apa kalau lockdown? Hanya seorang saja ketua keluarga dibenarkan keluar. Awak tengok petang-petang. Kawasan taman perumahan awak cukup lah. Apa yang awak dapat lihat? Siapa nak kongsi? Member saya keluar main. Member keluar main. Keluar main apa tu? Main badminton, main bola. Siap main Ramai-ramai. bola. Main bola. Cuba bayangkan. Kerajaan suruh duduk dekat rumah. Tapi tak berlaku pun. Macam tu. Sebab itu kes tu tak turun-turun. Lepas tu kita salahkan kerajaan. Okay? Sebenarnya kita yang tak jaga. Awak tengok petang-petang. Naik motor. Beramai-ramai. Naik kereta. Lebih daripada seorang. Itu yang berlaku. Sedangkan peraturan tidak membenarkan lebih daripada seorang. Jadi kalau kita pun kata tu jiran sebelah tu naik kereta sampai 5 orang. Okey je. Memang okey. Sebab tak jumpa dengan polis. Jumpa dengan polis, engkau bayarlah 10,000 seorang. Dapat 50,000 sebiji kereta kan. Kalau rasa duit banyak, sedekah lah banyak-banyak. Dapat juga income untuk pendapatan negara kan. Itu sebagai contoh lah. Okey. Saya rasa mungkin macam dah tak sempat lah nak quizzes ni. Boleh tak siapa-siapa cadangkan quizzes ni dilaksanakan bila? Saya nakkan awak pilih vote satu waktu yang sesuai. Sebab saya nak bagi peluang. Tak kisah. Tapi sebelum 18 hari bulan. Hari ni berapa bulan? Hari ni, saya pun dah lupa tarikh. Hari ni 16. Sebelum 18 sebab petang 2.30. Okey, petang 2.30. Cikgu boleh buat poll. Ya? Cikgu boleh buat poll undi. Vote pukul berapa? Buat poll undi. Lepas ni cikgu ada kelas ke? Lepas ni saya ada kelas. Dan semua yang lain pun ada kelas kan? Saya nak cari satu masa yang boleh awak kumpul ramai-ramai. Sebab ni pun dapat lebih kurang 50 orang ni kira ramai dah ni. Ada cadangan tak? 2.30 petang esok. Okey, untuk petang ni, mungkin petang ni tak dapat sebab saya terlibat dengan mesyuarat dengan pihak sekolah petang ni. Boleh pilih waktu lain tak? Okey, macam ni. Kita pilih mungkin insyaAllah petang esok jam 2.30. Boleh Okey. Kalau boleh, setuju, cikgu, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita sampai habis ya? Boleh cikgu. Okey, boleh Okey. Saya mengambil pandangan ramailah. Ada yang terima untuk 2.30 petang esok. Tapi jangan lupa lah Okey, kita terus kepada sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, melayari web yang tidak berfaedah. Ini salah satu dia.
murid dan juga penggunaan internet di bawah umur terdedah kepada laman web yang tidak selamat yang mempunyai unsur-unsur negatif. Okey, ini banyak berlaku lah dalam situasi dunia tanpa sempadan sekarang ini, yang mana kita nak lihat kesan yang berlaku. Satu, apabila kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 ni, semua orang terpaksa berkurung di rumah. Okay? Jadi keperluan untuk belajar secara atas talian menjadi satu kewajiban. Okay? Menjadi satu keperluan kepada semua institusi kekeluargaan. Tak kisahlah daripada yang sekolah rendah sehinggalah yang ke sekolah menengah sampailah yang dalam universiti. Apa yang berlaku? Ada yang tidak memanfaatkan penggunaan internet dengan baik. Sebagai contoh, kita tengok dalam gambar ni lah. Okay, yang terlibat dengan ketagihan game secara atas talian, permainan game, perjudian, halaman web lucah dan juga menyebabkan murid tidak memberikan tumpuan ketika hadir ke sekolah. Ni bukan hadir ke sekolah lah ni. Hadir ke sekolah ni dalam situasi sebelum COVID. Tapi dalam situasi kita belajar PDPR ni pun berlaku macam tu. Sebagai contoh, kita PDPR macam ni. Ramai ni nampak ada 53 orang yang 50 orang lah saya ambil 50 orang yang sedang mengikuti Google Meet saya. Okey, saya nak test sekarang ni. Adakah anda memberi tumpuan ataupun tidak? Dalam tempoh 1 minit ni, sila respon saya sedang online pada ruangan chat. Okay, saya nak test. Nak tahu sebenarnya 50 orang ni memang berada secara atas talian ataupun dia buka lepas tu dia buat benda lain. Okay. Sila respon saya sedang online. Saya nak tengok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okey, bagus. Maknanya ramai yang masih lagi memberi tumpuan. Seronok pula buat poll secara lisan kan. Seronok juga test tiba-tiba macam ni. Okey, alhamdulillah. Lebih daripada 30 orang dah yang respon. Okey, tahniah dan terima kasih pada semua. Maksudnya semua, saya tidak bercakap berseorangan lah. Maknanya saya yakin dan juga penuh percaya kepada murid-murid saya memang berada secara atas talian sepanjang masa. Okey, tahniah dan terima kasih. Okay, kita lihat pula kepada penyamaran identiti. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku dalam mana-mana aplikasi lah. Tak kira dekat Facebook, dekat Instagram, TikTok dan sebagainya kan. DM bila post gambar. Biasa satu-satunya yang paling berbahaya sekarang ni adalah fungsi penggunaan filter. Siapa nak respon? Apa yang best sangat ni fungsi penggunaan filter ni? Saya tak guna filter, cikgu. Tak guna filter. Saya tak suka guna filter, cikgu. Sebab saya kalau ambil gambar fotogenik. Wah, tu alhamdulillah lah yang fotogenik. Kita tengok beberapa video yang viral Contoh yang dekat TikTok tu. Sekumpulan remaja terkejut bila filter mereka filter apa tu? Filter warna kulit yang cerah Warna kulit yang cerah tu tiba-tiba dia orang tekan Macam orang Korea tu cikgu. Filter filter yang asal kan. Rupa-rupanya kalau tak menggunakan filter, dia orang tu semuanya berkulit gelap. Jadi mereka gunakan filter, ambil gambar, wah cantik, menarik kan, ada bunga-bunga, kulit jadi cerah, gebu nampak kan. Rupanya tak lawa, tapi video gambar yang lawa-lawa tu semua dia post. Lepas tu ramailah yang DM, hai, nak berkenalan dan sebagainya. Itu penyamaran identiti tu salah satulah. Post gambar menarik, rupanya tuan sendiri tak adalah berapa sangat. Saya bukan nak menghina ciptaan Allah, tidak. Saya nak ceritakan situasi yang berlaku. Okay, ada juga yang menyamar, ini banyak berlaku banyak berlaku penyamaran identiti yang mohon untuk bagi sumbangan dan juga bantuan. Dia hantar WhatsApp, dia minta bantuan secara dari WhatsApp. Saya memerlukan bantuan keuangan. Jadi apa yang berlaku? Sebab saya dah kaitkan tadi, masyarakat kita adalah masyarakat yang pemurah.
kita bagi rumah. Dan boleh juga berlaku pukau, kan, berlaku pukau melalui atas talian. Siapa nak cuba? Saya pun ada sikit ilmu kalau nak pukau. Ada siapa nak cuba bagi tahu. Nanti saya cuba test. Okey, satu lagi iaitu melibatkan jualan produk dan melibatkan penipuan skim cepat kaya. Ni paling banyak lah. Okey, sehinggakan banyak golongan profesional. Okey, banyak golongan profesional yang turut menjadi mangsa penipuan. Kebanyakannya golongan yang bekerja lah, doktor, guru, semua lah. Kan yang kita katakan orang cerdik pandai tapi tetap juga kena tipu. Macau scam, lepas tu yang cinta orang negro ni, kan, berkenalan dengan warga negro yang kulit hitam tu, minta transfer duit, kita pun transfer. Lepas tu jadi kedai dadah dan sebagainya. Ada nak tambah lagi tak di bahagian penyebaran identiti ni? Ataupun mungkin ada yang pernah terkena? Hari tu ada orang nak berkenalan dengan saya, cikgu. Dia kata dia pelajar dari sekolah ni. Rupanya Pak Lang saja nak kenakan. Ada tak siapa-siapa yang pernah terkena macam tu? Saya setakat ni tak pernah lagi, cikgu. Saya tak pernah lagi. Okey, yang lain-lain? Tak pernah. Tak Tak pernah. Tak pernah. Mungkin peringkat awak tidak menjadi sasaran ya. Ya, Adan Zari pernah ke? Trading tu scam ke? Scam tu. Macam mana? Macam mana contoh? Yang trading tu. Apps trading tu. Apps trading, ya betul. Itu juga salah satu. Sebenarnya macam sebagai contoh lah. Sebagai contoh yang kita tengok cryptocurrency tu. Okay, Bitcoin, kita ada macam-macam coin lah. Semua orang cipta aplikasi. Aplikasi tu boleh dicipta secara percuma. Jadi mereka mewujudkan satu sistem keuangan digital yang benda tu tidak wujud secara fizikal. Benda tu hanyalah binary code. Angka je dekat dalam sistem tu. Tak ada benda pun. Jadi dia buat sistem tu. Sebagai contoh, saya nak ulas yang Adam tanya tu kan. Dia pun trading tu kan. Dia pun perkenalkan lah nama coin sekian. Dia jual dengan harga sekian. Kita nak beli benda tu, kita guna duit. Duit betul. Apa yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa pun. Kita hanya mendapat nilai angka yang mengikut pertukaran duit tu saja. Dari segi fizikal kita tak dapat apa-apa pun. Sebagai contoh Bitcoin. Dulu satu ketika Bitcoin ni pernah katakan diguna pakai sebagai mata wang currency untuk buat pembelian. Ada yang berjaya. Siapa yang pernah tengok satu video, ada seorang pemuda ni, dia bermula dengan modal $1,000 ke apa, saya tak ingat. Ini pada permulaan Bitcoin diperkenalkan. Saya tak ingat. Pemuda ni berhenti belajar daripada universiti. Dia masuk beli duit cryptocurrency. Akhirnya baru-baru ni cryptocurrency tu melonjak begitu tinggi. 60,000 nilai dia. Dengan yang dia masuk ketika itu nilai 1,000. Awak cuba bayangkan dari segi cryptocurrency duit currency digital dia beli dengan harga 1,000 melonjak kepada 60,000. Tapi itu 60,000 yang sekarang. Dia bukan baru bermula sekarang. Apa yang berlaku? Sebenarnya dia sekarang ni adalah antara bilioner yang dengan bermula daripada duit yang begitu sedikit. Dan apa yang dia lakukan sekarang, dia hanya tinggal di dalam sebuah van sahaja. Dia bergerak ke mana-mana dengan van dia. Dan 24 jam dia hanya main cryptocurrency. Itu adalah orang yang betul-betul bermula daripada awal. Kalau kita baru nak mula sekarang, itu adalah sudah terlambat. Tapi saya bukan nak menggalakkan kepada penggunaan cryptocurrency, tak. Saya nak ceritakan sejarah dia. Ada orang berjaya dapat manfaat yang trading tadi tu, trading duit secara atas talian. Okey, ada siapa-siapa nak kongsi lagi? Sepatutnya kelas kita dah nak habis ni. Silakan kalau ada yang nak kongsi pengalaman kena tipu ke dan sebagainya. Saya dulu pernah scam, cikgu. Awak scam orang ke orang scam awak?
orang scam saya. Orang scam awak macam mana contohnya tu? Waktu tu saya budak lagi. Okey. Lepas tu saya waktu tu tengah main game. Aha. Lepas tu saya tertipu. Saya termasukkan akaun saya dengan password saya. Lepas tu tahu-tahu je dah hilang dah. Macam tu je. Kena ambil. Ya, betul. Okey, scam ni boleh dikaitkan juga dengan phishing. Phishing dekat dalam website. Saya share lah satu perkongsian yang berlaku pada saya. Okey, akibat daripada scam ni jugalah. Tapi saya bukan lebih kepada scam. Saya lebih kepada akaun saya di Godam. Siapa yang pernah follow saya punya Instagram dan juga Facebook sebelum ni? Awal tahun pada bulan 3 tempoh hari, akaun saya di Godam. Akaun saya di Godam. Menyebabkan akaun Facebook dan juga Instagram saya yang saya dah cipta lebih daripada 9 tahun. Hampir 10 tahun. Semuanya hilang macam tu je. Dia bukan hilang macam tu je. Dia tukar saya punya profil peribadi dekat dalam Facebook tu. Dia buat situ dia tak delete content. Dia buat apa? Senang je. Dia tukar saya punya profil umur menjadikan saya berumur kurang daripada umur yang sepatutnya menggunakan Facebook. Apa yang berlaku pada saya? Akaun saya disekat. Diberikan tempoh selama 1 bulan untuk mengesahkan identiti saya yang sebenarnya bukan bawah umur. Apa yang berlaku pada ketika itu, COVID memang begitu teruk pada bulan 3 dan 4 seluruh dunia. Dia minta kita hantar feedback kepada Facebook sendiri. Berpuluh-puluh kali saya hantar bukti menunjukkan IC dan juga lesen yang jelas menyatakan umur saya memang lebih daripada yang sepatutnya. Tapi apa yang berlaku? Sedikit pun Facebook tak layan. Sedikit pun Facebook tak layan dan akhirnya akaun saya dipadamkan selepas 30 hari dalam tempoh tempoh yang dibenarkan kita untuk membuat penjelasan mengenai penyalahgunaan umur. Cukup senang. Itu disebabkan oleh kena godam. Akaun kena godam. Ini cukup bahaya. Dan sebulan selepas akaun saya yang baru terpaksa dibina balik, sekali lagi kena godam. Yang mana akaun saya ada orang ambil alih. Dia sempat cipta satu page dekat dalam Facebook, jual barangan pakaian dan juga kasut secara atas talian. Apa yang berlaku, saya terkejut. Tiba-tiba keluar nama saya jual pakaian. Ini paling bahaya ni sebab apa? Nanti siapa yang ada Instagram, siapa yang ada Facebook, terutama sekali yang menggunakan Google tu, awak cuba semak balik awak punya double verification untuk log in akaun awak. Ini amat bahaya. Semak balik dekat dalam 2-step verification, awak tengok adakah akaun awak hanya diakses melalui satu peranti sahaja. Saya nak maklumkan pada semua, jelas sila semak balik awak punya penggunaan peranti tu hanya diakses melalui satu peranti sahaja. Apa yang berlaku pada saya setelah akaun saya digodam, saya terlintas nak tengok. Nak tengok kenapa boleh berlaku penggodaman. Rupa-rupanya kita dapat detect melalui Google, akaun saya telah pun diakses daripada Ohio. Daripada Ohio dekat Amerika Syarikat. Mungkin bukan nasib saya lah. Nasib tak baik terkena macam tu. Jadi untuk yang awak semua ni, jangan sampai satu masa nanti tiba-tiba takut. Takut mungkin ada dia keluarkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya daripada posting-posting yang mungkin awak hanya tunjuk pada kawan-kawan terdekat je. Tiba-tiba keluar gambar tu dekat merata-rata dekat internet. Itu adalah benda-benda yang paling berbahaya sekali.
Boleh saya kongsikan pengalaman saya. Okey, saya tak berniat untuk panjangkan masa sebab lepas ni saya nak bersedia untuk kelas tingkatan 3 pula. Okey, ada sebarang soalan sebab ada satu lagi subtopik iaitu 6.5 penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Okey, yang ni saya tinggalkan dulu. Ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada soalan nak tanya, silakan. Teruskan je. Boring lah Cikgu Nas ni. Banyak sangat bercakap. Cikgu, mana nak check tu verification ni cikgu? Macam mana nak check tu verification? Okey, dekat dalam account, mana-mana account, awak boleh tengok pada account privacy. Okey, pergi pada setting tu, tengok pada account, tengok pada privacy. Okey, boleh tengok kat situ. Nanti awak boleh tengok account tu ada berapa peranti yang akses melalui account awak. Tiba-tiba rupa-rupanya tengok-tengok selama hari ni 5-6 peranti share dengan account awak. Maksudnya apa? Setiap apa yang awak posting, setiap apa yang awak simpan, apa je yang awak buat, peranti yang berlainan itu akan terima maklumat. Ini yang paling bahaya sebab kebanyakan kita guna aplikasi Android. Kita install aplikasi, nak guna, dia minta apa? Siapa boleh respon? Apa yang dia minta kalau kita nak gunakan aplikasi tu? Privacy policy. Polisi dia kan? Polisi dia apa? Akses. Terima. Untuk akses galeri. Akses kontak. Galeri itulah yang paling bahaya. Sebab apa? Semua benda yang awak simpan dekat dalam galeri handset awak, maksudnya awak memberi kebenaran kepada pihak ketiga tersebut untuk akses tanpa perlu meminta izin. Faham Dia boleh benarkan awak untuk, dia bukan dia yang benarkan, awak membenarkan dia mengakses galeri phone awak. Okay, kalaulah kata kita tak nak terima dengan peraturan tu, maksudnya kita tak boleh guna aplikasi tu. Apa yang kita buat? Kita accept, betul tak? Kita pun accept je lah. Sebenarnya kita dah bagi kelonggaran pada dia tanpa perlu minta izin pun. Dia boleh dapat internet, dia boleh dapat semua benda yang ada dalam galeri awak. Ni paling bahaya ni kalau yang muslimat lah kan. Takkan 24 jam ambil gambar gambar bertudung, berhijab dan sebagainya. Waktu-waktu ni lah gambar-gambar awak diambil tanpa kerelaan dan juga tanpa pengetahuan. Okay, jadi sila berhati-hati. Cikgu, kalau kita uninstall apps tu, orang tu boleh akses lagi tak? Tidak. Okay, sebab bila kita dah uninstall, kita punya agreement aplikasi kita dan juga dia tu dah tidak wujud. Tapi masalahnya macam mana kita nak sekat benda tu? Awak tengok WhatsApp, awak tengok semua benda lah. Aplikasi Facebook ke, aplikasi Instagram ke, memang semua akan minta akses kepada galeri, betul tak? Jadi, kalau anda kata, cikgu saya nak uninstall lah software-software ni, nanti awak akan tengok dekat skrin paparan telefon bimbit awak tu, telefon pintar awak tu, yang ada hanya ada apa? Yang ada hanya kalender, kamera, galeri, kemudian benda-benda yang umum je lah. Macam awak beli telefon baru je, tak ada benda lah. Sebab tu je yang ada. Kalau kita buat apa benda tu? Kalau kita buat app sendiri, kita lah yang dapat akses kan cikgu? Ya, betul. Siapa yang buat aplikasi nak curi maklumat orang, macam tu lah dia buat. Dia bina aplikasi, dia minta penggunaan akses galeri. Kita pun benarkan. Jadi kita maksudnya apa? Kita membenarkan pembina aplikasi itu mengakses telefon kita tanpa pengetahuan. Tapi kita dah benarkan daripada seawal mula kita install aplikasi tu. Okay? Itulah antara salah satu kebaikan dan juga keburukan dia. Okey, ada soalan lagi? Cikgu yang dalam Padlet buat apa cikgu? Seorang-seorang. Ya, Afiq. Apa dia Afiq? Yang presentation yang cikgu suruh buat dalam Padlet tu kena buat apa? Presentation dekat dalam Padlet. Okey, siapa yang dah siap buat presentation tu, upload saja dekat Padlet mengikut tajuk yang telah pun
ditetapkan. Okey, untuk tajuk-tajuk yang berikutnya nanti saya akan sediakan Padlet yang lain. Jelas ya? Okey, Syarif ada nak tanya tadi? Tak ada cikgu. Tak ada? Okey, ada soalan mana-mana lagi? Kalau tiada, rasanya kita dah boleh berhentikan sesi PDPR kita untuk hari ni lah. Ada apa-apa lagi? Tiada Okey, kalau Ada, tiada cikgu. tolong ingatkan saya. InsyaAllah esok jam 2.30 petang kita akan laksanakan aktiviti kuisis secara atas talian. Mohon bersedia mengikut yang telah ditetapkan. Okey, tuliskan nama kelas dahulu diikuti dengan nama sendiri. Okey, sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih atas pelibatan semua dalam kehadiran untuk hari ini. Minta jangan lupa untuk isi kehadiran dekat dalam Google Form. Saya ingatkan sekali lagi, minta jangan lupa isi kehadiran dekat dalam Google Form dan juga My School Channel. Okey, dekat dalam My School Channel tu awak boleh drag balik dekat dalam chat, ruangan chat atas tu. Saya dah nyatakan topik dan juga objektif. Okey, sekiranya tidak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, Cikgu minggu depan sama-sama. cuti kan? Terima kasih cikgu. Minggu depan cuti ya, insyaAllah. Yeay. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okay, terima kasih cikgu. Jumpa nanti insyaAllah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama.